Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Cikgu rasa kita mulalah ya. Cikgu tengok tadi dalam 36 orang ada. Boleh dengar ke suara cikgu ni? Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. So kita tengok soalan C. Kita berhenti soalan C. So cikgu nak habiskan termokimia sahaja malam ni. Soalan C, jadual 2 menunjukkan keputusan untuk menentukan haba pemendakan magnesium karbonat. Cikgu harap awak dah jawab dah semuanya. Okey, jadi untuk malam ni kita buat perbincangan sahaja. Okey, soalan diberi daripada soalan tersebut. Okey, dia punya suhu awal 30 degree Celsius. Okey, 30 degree Celsius untuk larutan magnesium nitrat. Larutan kalium karbonat 30 juga, manakala suhu terendah adalah 26. So daripada sini kita dapat purata dia 30, maka theta dia adalah sama dengan 30 tolak 26 sama dengan 4 degree Celsius. Okey, ni info yang kita boleh dapat daripada jadual 2. Daripada jadual 2 pun juga kita boleh tahu dari segi bahan tindak balas di mana magnesium nitrat iaitu MgNO32 ni bertindak balas dengan kalium karbonat K2CO3, hasilnya adalah Mg ambil karbonat, hasilnya MgCO3 plus K dengan NO3 becomes KNO3. Balance dekat 2. Ini persamaan kimia dia. Okey, bila kita buat eksperimen ini, eksperimen haba pemendakan, dia punya diagram dia lebih kurang sama dengan yang ni lah. Maknanya kita sukat untuk dua-dua bahan ini, ada V, ada M, lepas tu kita campur kacau, tengok suhu. Tengok suhu sama ada suhu berkurang ataupun suhu bertambah. Yang ni dia kata suhu berkurang. So kalau suhu berkurang di sini, maknanya dia menunjukkan di sini tindak balasnya adalah tindak balas apa dia? Tindak balas apa di sini? Tindak balas endotermik. Kenapa kita kata dia endotermik? Sebab suhu berkurang. Suhu berkurang ataupun kita kata suhu rendah. Rendah. So jadual 3 menunjukkan kepekatan dan isi padu bahan yang digunakan dalam eksperimen. Dia bagi suku-suku pula. So isi padu sama, kepekatan pun sama. Isi padu sama, kepekatan pun sama. Dan kalau kita refer kepada persamaan, kita dapati persamaan ratio kata kat sini 1:1. Maknanya tindak balas ini dua-dua akan bertindak balas dengan lengkap. Hak ni dengan hak ni bertindak balas dengan lengkap. So tak ada yang berlebihan bagi eksperimen ini. So itu info yang kita boleh dapat daripada soalan. So kita tengok apa dia lagi info dia bagi. Dia kata kirakan haba pemendakan bagi magnesium karbonat. So dalam jawapan anda sertakan persamaan ion. Dalam jawapan anda sertakan persamaan ion. Jadi bila dia kata kat sini haba pemendakan ini adalah delta H. Delta H diberi oleh formula Q over N. Q over N. Jadi Q kita tak tahu, N pun kita tak tahu, maka kita cari satu-satu dulu. Jadi kita pun cari Q. Q sama dengan MC theta. M berapa? Kita pun tengok. Soalan bagi M dia berapa sini? 50 tambah 50. Jadi M dia adalah sama dengan 100. M dia sama dengan 100. 100. 100. Darab dengan 100 gram, darab dengan C, dia bagi tak C. C ni kita kena tengok daripada soalan. Kadang-kadang C ni dia bagi 4.2, kadang-kadang C dia bagi 1. So dia tak bagi 4.2 cikgu. Dia bagi 4.2 ni.
Okey, so Ya, kita cikgu. 4.2. So 4.2, okey, joule, gram, okey, tolak 1 dengan degree Celsius tolak 1. Okey, darab dengan theta. Theta tadi kita tolak dapat 4 degree Celsius. Lepas tu kita pun buat tolak lah. Okey, matilah. Okey, gram dengan gram mati. So tekan kalkulator boleh berapa tu? 1680 Joule. 1680 joule. Ya, cikgu. Okay, convert to kilojoule 1.68 kilojoule. kilojoule. Okay, lepas tu kita cari N pula, bilangan mol. Okay, bilangan mol. So, bilangan mol kita ambil 1. Contohnya katakanlah kita ambil bilangan karbonat. So, mol magnesium karbonat. So, kita tengok bilangan mol ion ni lah. Magnesium nitrat dengan kalium karbonat. Magnesium nitrat dengan kalium karbonat. So, kita ambil, cari dia punya bilangan mol dia. N adalah sama dengan 50 kali dengan 1 bahagi dengan 1000 dah. So, dapat kat sini berapa? 0.05 mol. Okay, 0.05 mol. So, bila dapat 0.05 mol, maka apa yang carilah delta H ya. Boleh cari delta H. Okey. Jadi di sini kalau kita tengok, okey, delta H kita tengok persamaan kimia tadi, iaitu nak membentuk magnesium karbonat. Karbonat ni terbentuk daripada ion Mg2+ dengan ion CO3, okey, 2-. Ratio kata 1:1:1. Maknanya kalau sini 0.05, sini pun 0.05, sini pun 0.05. Itu, okey, kenapa cikgu buat gitu? Sebab kita nak tengok takrifannya adalah itu memendahkan terbentuk. Jadi hok kita guna ni adalah bahan. Hasilnya duduk sini. Kita nak bahan apa terbentuk duduk sini. Jadi kita kena tengoklah. Kalau kita guna 0.05 mol untuk apa tu, untuk magnesium karbonat ni, okey, daripada kalium karbonat, dia berapa? Bila satu magnesium karbonat pun 0.05 juga. Nah, ni lain sikit untuk haba pemendakan ni, dia nak mendahkan yang yang terbentuk tu. Okey, so daripada situ barulah kita boleh cari perubahan haba. Okey, haba pemendakan, iaitu delta H equal to Q bahagi dengan mol 0.05 mol. So tekan kalkulator boleh berapa sini? Boleh berapa? Boleh berapa sini? $33,600 Joule per mol. Tekan kalkulator. 33.0 eh? 33.6 kilojoule per mol. Kerana, okey, point ne dah. Kilojoule per mol. Oleh kerana suhu menurun tadi, so kita pun buat tanda positif situ. Okey, positif situ. Jadi selesailah kita soalan soalan yang pertama. Soalan yang kedua, ni 10 markah untuk soalan yang di situ dikata jika eksperimen diulang dengan menggunakan 50 cm natrium karbonat 1.0 menggantikan lautan kalium karbonat. Sama
Sorry, cikgu tekan apa tahu saat ni. Okay, so tak masuk saya sampai sini. So, boleh dengar ke suara cikgu ni? Boleh cikgu. Boleh dengar ke? Boleh. Sebab dia tak itu. Cikgu tak nampak apa tu button warna hijau tu. Okay, so soalan ni kita jumpa dah kan? Okay, so dia kata kat sini. Okay, dia kata kat sini, larutan natrium karbonat ditukar dengan larutan kalium karbonat. So, kalau kita tengok kat sini kan? Okay, kat sini. Okay, bila dia tukarkan ni, okay, kalium karbonat ni dia tukar kepada natrium karbonat. Okay, so dia react dua ni, kita akan dapat magnesium karbonat juga. Maknanya, mendakan dia sama. Sama-sama magnesium karbonat. Walaupun kita replace natrium karbonat tu dengan kalium karbonat dengan natrium karbonat. Jadi di sini bila kita replace dua bahan yang kita replace natrium kalium karbonat di replace dengan natrium karbonat, kita akan dapat mendakan dia magnesium karbonat juga. Jadi bila mendakan magnesium karbonat juga, maka di sini kalau ditanya apa dia? Ditanya ramalkan haba pemendakan. Haba pemendakan dia sama. Sama ni, haba pemendakan sama, iaitu positif 33 kilojoule per mol. Sama. Okey. Jadi dia kata jelaskan, terangkan jawapan anda. Kenapa sama? Iaitu jawapan dia macam baru ni. Apa dia jawapan dia? Kita boleh kata magnesium karbonat ni. Okey. So kita boleh kata kedua-dua tindak balas menghasilkan mendakan yang sama, iaitu magnesium karbonat. Okey, kedua-dua tindak balas menghasilkan mendakan yang sama, iaitu magnesium karbonat. Jadi bila mendakan sama, maka haba pemendakan dia samalah. Sebab mendakan tu sama. Pemendakan jadi sama. Okey, so selesai. So kita tengok soalan 10. 10 markah ni diambil mana? Markah yang pertama. So kalau kita tengok kat sini, markah yang pertama dia bagi bila kita dapat mengira bilangan mol. Okey, markah yang pertama. Markah yang kedua, kita cari theta ni sama dengan 4 degree Celsius. Ni markah kedua. Okey. Markah ketiga pula, dia tengok macam mana kita buat persamaan ion ni dengan betul. Sebab soalan dia kata, dia nak persamaan ion kan. Okey, dia nak persamaan ion. Bila dia nak persamaan ion, maka bila kita buat persamaan ion, maka kita boleh dapat sini. Dia bagi markah ni markah ketiga, yang ni markah keempat. Persamaan ion tu dia bagi 2 markah, iaitu formula bahan betul, formula hasil betul. Okey. Kemudian kita buat apa lagi? Daripada situ kita boleh tengok ratio lah. Ratio kita boleh tentukan bahawasanya kat sini kita perkira ni kan Q ni. Kita kira Q. So kita kira Q, ni markah kelima. Okey, markah kelima. Dapat Q sama dengan MC theta. So, bila Q sama MC theta, okay, lepas pada tu, kita dapat ratio 0.5 ni. Okay, kemudian kita masuk dalam nilai markah yang ketujuh. Okay, lepas tu, ketujuh. Okay. Markah ke-8, jawab dia. Markah ke-9, ni.
markah ke-10 hok ni. 10 markah situ. 10 markah. Jadi markah 10 ni sebenarnya duduk di nombor 1 ni. Nombor 1 ni 8 markah sini. Nombor 2 ni hanya 2 markah saja. So 8 tambah 2 sama dengan 10. Okey. Itu soalan C. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 2. Soalan nombor 2, jadual 4 menunjukkan haba peneutralan bagi 2 set eksperimen menggunakan asid monoprotik yang berlebihan. Dia bagi asid monoprotik. Clue dia, asid monoprotik V dan W yang bertindak balas dengan larutan kalium hidroksida. Jadi dia bagi kat sini asid monoprotik V, asid monoprotik W. Dia bagi V sama, dia bagi M sama. Okey, untuk larutan kalium hidroksida, V sama, M pun sama. Tetapi, kenapa dia punya haba peneutralan berbeza? Bila haba peneutralan berbeza, maka kita boleh tahulah bahawasanya W ini, oleh kerana haba peneutralan dia rendah, maka W ini kita boleh kata asid lemah. Sebab itulah haba peneutralan dia lebih rendah. Okey, V ni pula adalah asid kuat. Okey. Tetapi bila dia kata monoprotik sama-sama monoprotik, maka asid kuat untuk V boleh kita ambil HCl ataupun HNO3. Ni dua-dua asid kuat monoprotik. Manakala asid monoprotik untuk asid lemah, kita boleh ambil asid familiar acid iaitu asid etanoik. Okey, asid etanoik CH3COOH. Okey. Jadi itu kita dapat maklumat daripada jadual 4. So kita tengok soalan. Berdasarkan jadual 4, namakan satu contoh asid V dan asid W. So dia nyatakan nama. So soalan ini kita garis dia nak nama. Jadi bila nak nama, bila kita nak jawab, kita tulis asid V. Okey, ialah asid apa? Asid V. Kita pilihlah nak ambil asid ada klorik boleh, asid nitrik pun boleh. Katakanlah kita nak ambil asid hidroklorik. Kena tulis molek hidroklorik. Okay. Kemudian kita tulis pula asid W ialah asid etanoik. Okey, sebab dia nak nama. Jangan tulis dalam formula, salah. So, jelaskan mengapa terdapat perbezaan nilai haba peneutralan. Kenapa terdapat perbezaan? So, yang terdapat perbezaan ini kerana W dengan V itu adalah jenis asid yang berbeza. V dengan asid kuat, W tu asid lemah. Jadi, poin dia kita kena royak hak tu lah. Okey, kita kena royak hak tu. So, yang pertama, kita boleh kata kat sini, katakanlah cikgu buat jawapan dengan warna purple. Okey, jawapan nombor 2 nombor 2. Yang pertama kita kena royak dulu, iaitu asid V adalah asid kuat. Lepas tu, manakala asid W adalah asid lemah. Okey, tu. Okey, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, asid kuat ni lagu mana pula? Okey, so kita katalah asid V mengayon lengkap dalam air. Okey, so kita boleh tambahlah menghasilkan kepekatan ion H+ yang tinggi. Manakala asid W ini oleh kerana dia asid lemah, so ia mengayon separa dalam air menghasilkan kepekatan ion H+ yang rendah. Okey. Lepas pada tu, poin akhir sekali, bila kita kata ia mengayon separa, maka
poin akhir sekali kita boleh kata sebahagian daripada haba yang dibebaskan semasa proses penetralan asid lemah digunakan. Ataupun kita boleh kata diserap. Lagi sedap ayat dia, diserap. Diserap. Diserap semula oleh molekul asid W untuk tak nampak ni, untuk mengayon dengan lengkap. Jadi sebahagian daripada haba yang dibebaskan semasa proses penetralan asid lemah diserap semula oleh molekul asid untuk mengayon dengan lengkap. Tu. Jadi kalau kita recall balik yang kita belajar tentang pengayunan, pengayunan kalau kita ambil asid etanoid, kalau kita buat kat sini CH3COOH ni, bila dia mengayun dalam air, so dia hasilkan CH3COO- dengan H+. Maknanya kat sini kalau kita ada 100 molekul, sini so. Jadi 99 lagi ni dalam bentuk molekul. Tu kita panggil mengayun separa. Bila 99 dalam bentuk molekul, bila H+ ini dia combine dengan OH-, memanglah dia akan release heat sebanyak 57. Memang dia akan release heat sebanyak 57 kilojoule per mol. Tetapi haba ini digunakan oleh molekul asid etanoid untuk mengayun dengan lengkap. Jadi tubik pula, H pula, tubik lah pula. Neutralize pula, release heat sebanyak ni, guna balik untuk mengayun molekul ni. Sehingga semua molekul asid etanoid mengayun lengkap. Sebab itulah keseluruhan haba penetralannya lebih rendah. Kalau ada soalan nak tanya selalu. Cikgu cah handset iPad ni tak masuk ni. Bateri adalah berbelahaya lagi. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya dia kata hitung perubahan suhu bagi campuran dalam set 1. Hitung perubahan suhu. So apa maklumat dia bagi kat sini? Apa maklumat dia bagi kat sini? Dia bagi delta H. Dia bagi delta H. So, kalau kita tengok kat sini, dia kata apa dia? Dia kata hitung perubahan suhu. Jadi, bila dia kata hitung perubahan suhu ni hanya ada dalam formula Q sama dengan MC theta. Jadi, kita nak cari hot ni. Bila nak cari hot ni, Q pun kita tak tahu. Jadi, langkah yang pertama kita nak cari Q dulu. Tapi Q ada dalam formula mana selain daripada ni? Ada dalam formula delta H equal to Q over N. Delta H kita tahu iaitu 57 kilojoule per mol. So Q kita tak tahu, N kita tak tahu. Tetapi N kita boleh kira. Kenapa kita boleh kira N? Sebab dia bagi dalam soalan tu. Dia bagi M, dia bagi V, dia bagi M. Dia bagi V, dia bagi M. Dia bagi V, dia bagi M. Jadi, dia bagi V dengan M, tujuan dia adalah untuk mencari bilangan mol. So, kita carilah bilangan mol. So, cari bilangan mol. Bilangan mol, katakanlah kita ambil bilangan mol. Apa kita cari? Bilangan mol untuk mana-mana satulah sebab dia sama dah. So, kita gunalah formula MV per 1000 iaitu 0. Berapa ni? 250. Sorry. 50 sudah. So, kita guna formula 50.
Awak royak ke cikgu lah, cikgu tak payah balik-balik. Okey. M dia berapa sini? 2 dah. Kali dengan 50 bagi dengan 1000 dah bilangan mol. So boleh berapa sini? 0 point berapa? 0 point 100 bagi dengan 1000. 0.1 mol. Dapat bilangan mol. So bila dapat bilangan mol, okey, kita pun boleh cari Q lah. Jadi Q adalah sama dengan bilangan mol kali dengan delta H. Itu 0.1 mol ni kali dengan 57 lah. Unit dia kilojoule per mol. Okey. So bila kita darab dua tu, kita akan dapat 5.7 kilojoule. Tukar kepada joule, kita akan dapat 5700 joule. Betul tak? 5700 joule. Dapatlah Q. So bila dapat Q, kita masuklah Q tu dalam formula tu. Jadi formula kata Q sama dengan MC theta. So kalau kita nak dapat theta, theta adalah sama dengan Q bahagi dengan MC. Iaitu Q berapa? 5700 joule bagi dengan M berapa? M ni kita boleh tengok sini daripada soalan ni. Soalan ni M dia berapa? M dia adalah V, 50 tambah 50. Itu adalah M dia. Okey. Jadi 50 tambah 50 sama dengan berapa? 50 tambah 50 sama dengan 100. So 100 kali dengan 4.2. Okey. So kita kalkulator boleh berapa situ? Boleh berapa situ? 3.7 darjah Celsius. Berapa? Bapak ni? 13.57 darjah Celsius. Dapatlah theta, iaitu perubahan suhu. Okey, selesailah. Okey, selesailah. Okey, so kita tengok soalan seterusnya. Dengan menggunakan sama ada acid V atau acid W, huraikan eksperimen untuk menentukan haba peneutralan. So dalam huraian anda sertakan prosedur. Okey. Jadi bila kita nak jawab soalan huraikan satu eksperimen untuk menentukan haba peneutralan, jadi cara dia kita buat diagram dulu. Walaupun dia tak suruh buat diagram, jadi kita buat diagram untuk memudahkan kita membuat menyatakan bahan dan prosedur dia. Okay, menyatakan prosedur dia. So kalau kita nak lukis sketch je lah. Okey, buat udur-udur je sebab dia tidak memberi markah apa-apa. Tapi bila kita lukis ni, tujuan kita lukis ni adalah untuk kita nak buat prosedur dia ni. Nak buat prosedur ni. Jadi eksperimen ini kita mesti guna cawan polistirena kan? Okey, ataupun cawan plastik. Okey. So kita letaklah larutan. Okey. So dia kata kat sini sama ada asid V dengan asid nak menentukan haba peneutralan. So kita ambil lah. Tak kisah mana-mana. Katakanlah kita ambil asid V yang kita bagi tadi, kita buat HCl dah. So kita nak react dengan, dia punya alkali dia apa dia? Kita ambil KOH. Alkali dia KOH. So kita tengok mula. Tolong ke tidak KOH ni? Kalium hidroksida. Betul tak? KOH. So kita pun ambil KOH. Jadi kita sukat ni, sukat ke apa? HCl. Bila sukat, dia mesti mari dengan V dengan M. So katakanlah kita ambil 25 cm padu. Berapa kemularan? 1 mol per desimeter padu contohnya. Lepas pada tu kita kena ada cawan polistirena lain lagi. So kita bubuh sama juga iaitu 25 cm padu. So kita ada kepada KOH. Berapa kepekatan? 1 mol per desimeter padu contoh. Kita pun ambil termometer. Ambil suhu awal sama dengan berapa. Letak termometer, ambil suhu awal sama dengan berapa. Tu langkah dia. Lepas pada tu kita buat gapo pula? Kita ambil hak ni, masuk dalam ni. Tuai. Bila tuai kita kacau. Bila kacau kita ambil T maksima. Simple saja eksperimen dia. Simple saja eksperimen dia. Boleh faham ke tu? Boleh faham ke? Boleh faham ke tu? Boleh, cikgu. Boleh. Jadi step yang pertama, katakanlah kita nak buat step ni. Lepas pada tu, bila kita buat step ni, kita masuk. Lepas tu kita suhu awal kita catat. Ni yang ketiga pun sama. Suhu awal kita catat. Lepas pada tu kita tuai.
Okey, langkah yang kelima kita tuai larutan Kuh ke dalam larutan HCl. Okey, langkah yang keenam kita kacau. Okey, langkah yang ketujuh kita ambil di maksima. Okey, jadi kita dah letak dah. Okey, nombor 1, nombor 2, nombor 3 untuk kita tulis prosedur. Lepas tu kita mulalah menulis lah. Maka kita dah siap dah. Jadi yang pertama hok mana hok ni? Kita buat apa? Kita suka kan? Okey, so kita pun tulis lah. Okey, sama ada awak nak tulis ayat pasif ke ayat aktif tak ada masalah. Katakanlah kita kata 25 cm padu HCl. Okey. Tebus perkataan asid. Cikgu ni lebih suka guna formula kimia. So, asid HCl. Okey, so disukat. Perkataan dia tak ada. Sorry. Asid HCl. Okey, berapa keperkataan dia? 1.0 mol per desimeter padu disukat. Okey, dan dituang ke dalam cawan polistirena. Okey. Yang kedua, mana yang kedua? Ni. Jadi suhu awal. Okey, itu boleh katakan dia suhu awal larutan direkodkan. Okey, selesai yang kedua. Yang ketiga, hak ni pula. Okey, yang ketiga tu pula. Iaitu 25 cm padu larutan Kuh. Keperkatan dia 1.0 mol per desimeter padu disukat dan dituang ke dalam cawan polistirena yang lain. Tak sama kan? Okey, so yang keempat ni. Suhu awal larutan direkodkan. Okey. Yang kelima mana? Yang kelima mana yang kelima? Okey. Yang kelima mana Jadi yang kelima ni adalah kita tuai dah. Okey, kita tak kisahlah nak ambil HCl ke tuai dalam Kuh ataupun Kuh tuai dalam HCl tak ada masalah. So katakanlah cikgu buat diagram ni Kuh tuai dalam HCl. So kita buatlah ayat tu. So kita kata kau dia. Okey, tuangkan larutan Kuh ke dalam larutan asid. Okey, tuai lagu mana? Dengan ada syarat dia dengan cepat. Okey, tuangkan larutan Kuh ke dalam larutan asid dengan cepat. So, yang keenam kita buat apa tadi? Kita kacau. Okey, so yang keenam campuran dikacau. Okey, yang ketujuh kita ambil ke dia tujuh. Yang ketujuh dia kata T maksima. So yang ketujuh suhu. Suhu tertinggi. Campuran direkod. Okey, habislah dia punya eksperimen prosedur dia. Ada 7 prosedur kat situ. Sesalah prosedur. Lepas tu dia kata persamaan termokimia. Persamaan termokimia. So kita buatlah persamaan termokimia. Persamaan termokimia. Persamaan termokimia kata bila HCl ni react dengan KOH, hasilnya adalah KCl plus H2O. So hujung dia tulislah delta H sama dengan. So sama dengan berapa? Dalam soalan ni kita tak kira dah. Yang kita kira adalah dalam jadual iaitu 57. Okey, so kita pun tulislah delta H adalah sama dengan tolak 57 kilojoule mol tolak 1. Ini kita panggil persamaan termokimia. Okey, lepas tu dia nak apa lagi? Dia kata rajah aras tenaga. Rajah aras tenaga bagi menunjukkan tindak balas ini. So rajah aras tenaganya adalah kita buat diagram itu apa tu? Kita buat
aras biasalah. Okey, ni anak panah. So, ni adalah E. Oleh kerana suhu meningkat, tanda negatif maknanya suhu meningkat. Maknanya haba sebelum lebih rendah daripada haba selepas. Sebab dia haba terbebas ke persekitaran. So, kita pun buat kat sini. Kalau kita nak ambil HCl plus K pun boleh. Tak ada masalah. Nak buat persamaan ion dia pun boleh. So, hasilnya adalah KCl plus H2O. Jangan lupa letak delta H equal to tolak 57 kilojoule mol tolak 1. Simple saja. Okey, simple saja untuk dapat 10 markah. Okey. Boleh faham ke tu? Cara dia. Sebab itulah bila kita nak study eksperimen, kita study dia punya diagram dia. Sebab diagram yang betul dapat membantu awak menulis prosedur dengan betul. Okey, so ada soalan tak nak tanya cikgu? Ada soalan? Cikgu, Ya. Ya. kenapa kena tuang larutan tu dengan cepat? Sebab kita nak mengelakkan haba terbebas ke sekitaran. Bila kita tuai sikit kan, kita tuai sikit, maknanya haba terbebas gitu. Kalau kita tuai haba terbebas sikit-sikit, kalau kita tuai sekaligus, maknanya serentak kita tuai, jadi haba akan terbebas serentak. Daripada situ kita akan nampak termometer pun akan dapat mengesan suhu dengan lebih cepat lah. Kalau kita tuai sikit, sebahagian saja bertindak balas, orang lain tak lagi. Tuai sikit lagi. Hak sebahagian hak tak bertindak balas, tuai sikit lagi. Kau bagi tidak bertindak balas. Dia tidak bertindak balas sekali arus. Jadi bila kita tuai sekali arus, semua sekali zoom tuai dengan cepat, maka tindak balas berlaku dengan serta-merta, haba terbebas pun dengan serta-merta, kita boleh dapatlah haba penetralan tersebut. Jadi kuranglah haba terbebas ke persekitaran. Fungsi dia tu je. Maknanya dia untuk mengurangkan haba terbebas ke persekitaran. Okey, boleh So, ada soalan lain nak tanya? Ada lagi soalan nak tanya? Tak ada. So, kalau tak ada, cikgu nak cikgu nak tunjuk satu benda cikgu sedang buat ni sebenarnya. Sebab apa yang cikgu dapati daripada pemerhatian cikgu lah. Okey, ada sebahagian pelajar dia boleh belajar sendiri, tak ada masalah Ada sebahagian pelajar dia tak boleh nak belajar sendiri. Jadi dia kena ada cikgu. Waktu kena tunggu bersemuka lah baru kita boleh boleh betul-betul lah duduk depan cikgu. Tetapi cikgu dah download dah dia punya video cikgu mengajar dan upload ke YouTube dan cikgu dah masuk. Cikgu dah invite dah ni. Ni tingkat 4, tingkat 5 cikgu bagi link untuk masuk Google Classroom. Hari tu cikgu buka, hari tu untuk Gmail biasa cikgu. Tapi sekarang ni cikgu guna Gmail MOE sebab tu cikgu suruh awak masuk semula. Okey, awak nampak kat skrin cikgu share ni kan? Okey, dalam ni kita bawa ada 49 student ni termasuk 45. Sepatutnya 45 cikgu ni daripada 42 campur dengan 50 berapa cikgu tak ingat kelas cikgu mengajar. Okey, 14, 22, 20, 50 ni. 50 ni campur dengan 42. Jadi 90 lebih ni. Baru 49. Cuma cikgu nak ayat sini, okey, dalam ni cikgu dah letak bahan ni. Cikgu tak tahulah design awak lagu mana. Tapi di sini dah ada dah bahan kat sini. Okey ni. Cikgu dah letak belakang dah ni. Ni. Jadi kalau awak nak tengok acid base dan garam, awak cuma tekan saja acid base dan garam. So dekat situ, okey, cikgu dah letak. Cikgu dah letak dah semua video-video yang cikgu mengajar tu. Awak boleh tengoklah macam mana nak tengok video tersebut. Okey, nak tengok PDP ni macam awak nak belajar sendiri. Lagu mana nak belajar sendiri cikgu dah nak tulis lagu mana ni? Okey. Macam-macam. Okey, sebentar. Okey, jadi di sini cikgu dah letak belakang dah. Supaya juga
kalau nak ambil tajuk garam, lepas tu nak ulang kaji. Cikgu dah buat ulang kaji hari tu struktur atom awal-awal hari tu. So dah ada video untuk struktur atom. Okey, boleh study sendirilah. Okey, so awak boleh tengok benda ni. Dah ada dah video dia semua sekali. Okey, jadi boleh tengok. Okey, ni yang cikgu sempat lah. Okey, sempat upload video-video ke dalam ni. So, Ticket to Victory, modul yang cikgu bagi kat awak hari tu. Okey, kat sini dah ada dah yang perbincangan. Cuma cikgu yang ada beberapa yang cikgu tak sempat lagi nak bincang. Okey, termasuk hari ni lah cikgu akan masuk. Okey, maknanya bila nak buat ulang kaji sendiri nanti, okey, benda ni dah ada dah. Lepas tu soalan pengiraan ni kan dalam Golden Holiday ni, Golden Holiday yang kita bincang hari tu, okey, dia punya soalan pengiraan belaka tu. Ni ada belaka dekat sini, contoh soalan cikgu bagi dalam bentuk PDF, cikgu bagi kat hari tu, dan ni kita bincang dah. Cuma cikgu tak ingat hari tu termokimia kita ada bincang tak dalam Golden Holiday. Kau cikgu tak bagi soalan Golden Holiday tu, soalan termokimia kat awak. Tak bagi ke? Cikgu rasa macam tak bagi je. Soalan 100 lebih sepatutnya kat situ. Okey. Bagi cikgu. Bagi kamu kimia. Dah letu. Semua cikgu tak bincang lagi. Bincang dah. Bincang dah kamu kimia. Cikgu kena carilah tu. Cikgu kena cari duk mana dia punya YouTube. Sebab video tu. Sebab ada video lama-lama. Bulan 1, bulan 2. Contohnya redox tu banyak. Cikgu tak boleh nak download. Bila tak boleh nak download, cikgu tak boleh nak upload kepada YouTube. So ni awak boleh tengok ni. Okey, untuk awak belajar sendirilah. Okey, so kita tu sajalah untuk cikgu nak bincang pada hari ini. Okey, so ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada ya? So kalau tak ada, cikgu rasa esok tu cikgu bagi rest lah kat awak untuk awak siapkan modul polimer ni. Kita ada 2 tajuk lagi kita tak bincang untuk tajuk tingkatan 5 iaitu polimer. Okey, lepas pada tu, okey sekejap cikgu pergi buka ni, cikgu pergi stop dulu rekod.